Mana-mana saya pergi, saya balik daripada Iraq, daripada jumpa ulama'-ulama', jumpa imam kat sana, yang dia cerita semua akhir zaman. Kan? Jadi maknanya kita tak tahu benda tu boleh berlaku sekelip mata, macam mana COVID kan. Tiba-tiba berlaku untuk silan. Kan? Jadi sama juga benda akhir zaman ni, jadual Tuhan tu berlaku, tak berlaku dia akan berlaku. Kan? So Islam suruh kita bersedia. Bersedia semualah. Ibadah kita, akhlak kita, mana keimanan kita, kita nak cerita mengenai Palestin, dan kita nak kenal mengenai orang-orang yang berada di sana, kan? Dan juga apakah yang berlaku, yang semampu yang boleh lah, beberapa bab yang boleh. Jadi saya terus kepada bab yang pertama pada malam yang berbahagia ni, iaitu kita nak kenal dulu mengenai Bani Israel. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Bani Israel daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni tahunnya bila? Kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi kita kan 2023. Jadi maknanya 1800 tahun kurang lebih, maknanya lebih kurang dan 3,800 tahun ke 4,000 tahun lah. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang masyhur, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim ni daripada Ur. Ur ni Iraq sekarang. Dekat dia bahagian selatan Iraq. Dia berasal daripada situ. Jadi maknanya waktu zaman Nabi Ibrahim ada dua tamadun awal besar. Satu di Ur, iaitu Mesopotamia. Yang kedua dekat Mesir lama. Jadi Nabi Ibrahim dibakar di Ur oleh Namrud. Kemudian dia keluar daripada Ur, daripada Iraq. Dia pergi nak duduk di Mesir pula. Jadi di antara Ur, Iraq dengan Mesir ni, tengah-tengah tu ada Jerusalem, ada Baitul Maqdis. Jadi dia duduk lebih kurang dekat Baitul Maqdis tu. Jadi dia tak balik dekat Ur dah, dia tak balik dekat Iraq. Jadi dia berkahwin dengan isteri pertama dia bernama Sarah, ataupun kita panggil Siti Sarah lah. Berkahwin dengan Siti Sarah, dia tak dapat anak. Jadi dia berulang pergi ke Mesir. Jadi di Mesir sana dia kahwin dengan satu orang lagi namanya Hajar. Jadi Hajar ni orang Mesir. Orang Mesir dia berbangga ada dua orang perempuan menjadi dua, maknanya isteri Nabi. Satu isteri Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Maryah Kibtiyah. Orang Mesir ada dua orang jadi dua isteri Nabi. Ini maknanya kahwin dengan Siti Hajar, duduk sekitar Jerusalem tu. Dengan takdir Allah, Allah bagi anak Siti Hajar dulu. Jadi Siti Hajar dapat anak, diberi nama Ismail. Pendekkan cerita, Allah arahkan untuk letakkan dekat Mekah sana tu. Kemudian lepas tu baru Siti Sarah pula mengandung. Kemudian Siti Sarah mengandung, lahir anak, dinamakan anaknya Ishak. Jadi maknanya Bani Israel, Nabi Ishak ni ada anak namanya Yakub. Nama Yakub. Yakub ni nama lain dia adalah Israel. Israel. Il ni maknanya Tuhan. Isra ni maknanya tentera. Jadi Nabi Yakub ni dia orang yang berperang, jadi tentera Tuhan. Israel. Sebab tu anak-anak kepada Nabi Yakub dipanggil Bani Israel ataupun Bani Yakub. Jadi di bahagian Mekah sana, anak-anak daripada Nabi Ismail dipanggil orang Arab. Arab ni maknanya daripada perkataan Araba, iaitu orang yang berpindah-pindah. Orang Arab ni perangai dia berpindah-pindah, jadi mana Araba, dia panggil orang Arab. Dia tak panggil Bani Ismail. Dipanggil orang Arab. Orang Arab ni orang yang berpindah-pindah. Jadi bagi Bani Israel ni anak kepada Nabi Yakub. Okey. Di antara dua keturunan ini, yang paling banyak diutus para nabi adalah Bani Israel. Sedangkan daripada bangsa Arab
hanya 4 orang Nabi sahaja daripada bangsa Arab. Yang pertama, Nabi Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud makamnya berada di Hadramaut dekat Yaman. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh makam berada di Mesir. Yang ketiganya Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib makam berada di Jordan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makam berada di Madinah. Di maknanya bangsa Arab 4 orang nabi saja. Bani Israel beribu orang nabi diutus daripada Bani Israel. Jadi maknanya, jadi itu antara kedua-dua antara orang Arab dan Bani Israel. Okey. Oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel, jadi Bani Israel ni nature percaya pada benda gaib memang kuat dekat dia. Nabi-nabi ni kan dia bawa cerita-cerita gaib. Jadi maknanya oleh kerana banyaknya nabi diutus kepada Bani Israel, jadi nature semula jadi percaya pada benda gaib ni ada kat Bani Israel. Malahan dia tidak ada satu guideline pasal benda gaib, sampai banyak benda-benda khurafat memang ada kat bangsa dia. Ni benda yang menarik, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita plan, kenapa Bani Israel tak percaya pada Nabi Muhammad, tapi percaya kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab nature percaya pada benda gaib tu ada dekat dia. Dia memang sangat khurafat. Kita orang Islam, kita percaya pada benda gaib, tapi kita ada guideline kita. Benda khurafat, benda-benda tahyul, benda-benda apa, mana kita elak dan tak nak percaya, benda-benda syirik, dia tak ada guideline. Jadi macam Nabi sebut kan, dia percaya pada, maknanya para nabi tu sampai kalau pergi kubur para nabi, dia minta dekat kubur tu tau. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut kan, jangan jadikan kubur para anbiya tu macam mana Bani Israel jadikan kubur, sebab memang dia minta pada kubur tu. Dia datang kubur Nabi Yusuf, minta pada Nabi Yusuf tu, wahai Yusuf, tolonglah wahai Yusuf, tolonglah, minta pada jenazah. Macam kita, walaupun datang kubur orang alim, kubur para nabi, doa tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami datang, maksudnya menziarahi solehnya orang dulu, berikan juga pada kami. Maknanya kita doa pada Allah, dia minta pada kubur tu. Dan orang Bani Israel, badan dia penuh tangkal. Tuan-tuan, rambu-rambu tu tangkal, kat kepala dia tu tangkal. Kalau tuan-tuan tengok kat pinggang dia, penuh tangkal. Kalau tuan-tuan pergi kedai, kalau contoh tak tahu ini orang Arab ke ataupun orang Israel, sebab kita tak cam muka dia orang. Macam mereka tengok kita lah. Macam kita pergi Mekah, orang Arab tengok muka kita, dia ingat kita daripada Korea lah, daripada China lah, daripada Mongol lah, daripada kan? Dia tak kenal muka kita. Macam tu juga kita tengok muka dia, kita tak kenal. Ni orang Arab ke orang Israel? Tapi kalau kita pergi kedai, nak tahu kedai tu Arab, muka macam Arab ni, Arab ke Israel? Orang Israel, kedai dia confirm ada tangkal. Tata-tata perhati, biasanya dekat pintu masuk, confirm ada tangkal, besar-besar ni. Besar-besar ni, dia panggil Me'zuzah. Dalam bahasa dia Me'zuzah, besar-besar ni. Jadi Bani Israel, oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada Bani Israel, nature percaya benda gaib tu ada dekat dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika Nabi SAW mengutuskan tentera di hujung-hujung maknanya Nabi, maknanya umur Nabi mengutuskan tentera untuk ke Rom. Maka Nabi bagi senarai kepimpinan, iaitu peperangan Mu'tah. Nabi kata peperangan ni akan maksudnya dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Kalau Sayyidina Zaid maknanya terkorban, syahid, digantikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal ataupun syahid, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Antara tiga-tiga ni, Abdullah bin Rawahah paling muda. Bani Israel datang bisik ke Abdullah bin Rawahah. Dia kata, Abdullah, kau jangan pergi perang ni. Kau jangan pergi perang ni. Aku bersumpah, kalau Muhammad tu Nabi,
tidak ada seorang Nabi letakkan satu tu pengganti, melainkan orang itu mesti akan mati. Kau jangan pergi. Aku bersumpah kalau mau tu Nabi, mana mana tidaklah Nabi itu meletak ganti, mesti akan mati. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Aku bersumpah Muhammad itu Nabi dan aku akan mati. Kan? Dan benar, gugur Abdullah bin Rawahah, kan? Maknanya panglima ketiga, kemudian diganti oleh Sayyidina Khalid ibn Walid. Ni. Jadi dia percaya. Saya kalau pergi sana, tuan-tuan sekalian, jemaah semua dah rehat, benda yang antara paling saya gemar, saya pergi suka menyakat dia orang. Kalau jemaah semua dah balik hotel, saya akan keluar balik, pergi kedai-kedai, saya suka berbual dengan dia, sebab saya nak tahu macam mana cara dia berfikir. Kan? Dia suka kalau saya pakai cincin, saya ni bukan suka ahli cincin, kadang-kadang je pakai. Kalau saya akan cakap, cincin aku ni kan, malam-malam dia datang mimpi tau. Ini batu, bukan sembarang batu. Dia suka cerita-cerita macam tu, dia suka. Jual lah kat aku. Mana boleh. Dia suka. Dia suka cerita-cerita benda tu. Waktu, Ariel Sharon kan Perdana Menteri dia koma dekat 5 tahun. Saya tanya dia, kau punya perubatan kan bukan rendah, memang tinggi. Kau dah tahu dah dia itu bantuan pernafasan, maknanya dia itu dah mati dah sebenarnya. Apa kau simpan lagi? Dia kata no. Dia kata Ariel Sharon ni kena sihir dengan orang Islam. Kita tengah cuba nak ubat, kan? Dia kena sihir. Oh ya ke? Lepas 5 tahun dia isytihar mati, saya jumpa balik. Kau kata kena sihir. Kita tak boleh lawan lah sihir orang Islam. Kuatlah sihir orang Islam ni. Real case lah, sebenarnya. Jadi itu nature orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni suka dia percaya dia nature benda gaib sampai tak ada guideline. Dia percaya benda gaib ni, tuan-tuan sekalian. Dan sebab itu, tuan-tuan sekalian, dia percaya pada hadis Nabi SAW. Contoh, Nabi SAW besok sebut, Nabi kata apa? Akhir zaman besok akan berlaku peperangan antara orang Muslim dan juga Dajjal, dan orang Yahudi yang mengikut Dajjal. Ketika itu semua pokok-pokok dan dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Nih, orang Yahudi ni ada kat belakang ni. Pokok-pokok, maknanya semua batu-batu boleh bercakap. Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Dia sebahagian daripada Yahudi ni. Dan Yahudi tanam pokok Gharqad sekitar Israel. Tahun 2012, dia kempen tanam pokok tu. Dia bagi anak-anak pokok tu tanam pokok Gharqad. Pokok Gharqad ni dia tak besar. Dia merendang, tapi dia rimbun. Jadi maknanya kalau rimbun dah start daun tu jatuh, orang boleh menyorok kat dalam tu. Kan? So kita jangan tanam pokok Gharqad depan rumah kita. Nanti Yahudi menyorok kat situ. Kan? Sebab tu dia percaya hadis. Kenapa dia percaya hadis? Dan sebab itu kenapa ketika Dajjal keluar, Yahudi antara orang yang percaya pada Dajjal. Sebab dia tak ada guideline. Dia percaya. Dajjal ketika tunjukkan sihir-sihir Dajjal, dia boleh jadi percaya. Dan sihir Dajjal ni dia bukan kecil-kecil punya sihir. Dia memang sihir yang sampai Nabi sebut, kalau kamu dengar Dajjal keluar, kamu jangan minta untuk jumpa Dajjal. Belum tentu iman kamu ni boleh dapat tahan Dajjal punya fitnah. Lagi. Jangan jumpa. Kalau sekalipun terjumpa, Dajjal menawarkan, maknanya api ataupun kenikmatan air. Kamu pilih benda yang kamu nampak macam menyeksa kamu. Pilih api. Kerana di belakangnya itu ada syurga. Maknanya sampai Dajjal kalau keluar, kenapa Yahudi boleh jadi pengikut dia? Nature benda gaib tu dia ada kat situ. Ini orang Yahudi, tuan-tuan sekalian. Okey. Kemudian dalam bab pertama ni juga kita nak kenal orang Yahudi ni. Satu benda yang berkaitan orang Yahudi satu lagi, orang Yahudi ni dia DNA dia ada darah penakut. Kita bukan buat cerita pasal dia sebab kita benci dia, kita reka cerita mengenai dia. Hatta ahli psikologis daripada Yahudi sendiri mengakui. Saya kalau pergi sana, saya suka, antara saya akan beli buku-buku yang mereka karang. Dia mengakui, dia memang bangsa penakut. Sebab daripada sudut sejarah, dia memang kena hambat, kena keluar. Dia pernah dihambakan oleh Fir'aun. Kemudian dia pernah
jadi hamba kepada orang Iraq, Nabucodonosor. Kan? Fir'aun ni lebih kurang 1400 tahun sebelum Masihi. Dia jadi hamba, beratus tahun jadi hamba situ. Kena pukul, kena bunuh anak-anak lelaki. Kan? Berlari sana, tak ada negara. Kemudian pada tahun 586 Masihi, dia kena tawan dengan orang Iraq. Nama raja tu Nabucodonosor. Nabucodonosor tawan Jerusalem, jadikan dia hamba. Jadi kemudian dia ke mana-mana lah. Dan oleh kerana dia punya perangai ni ramai orang tak suka. Dia ada perangai yang orang tak suka. Dia duduk mana-mana pun dia jadi masalah. Dia duduk dekat Rusia, dia bunuh Raja Rusia, kena halau daripada Rusia. Dia duduk dekat Spain, dia kena halau daripada Spain. Dia duduk kat Europe, dia bermasalah daripada Europe. Sebab itu ketika British maknanya dapat menguasai negara-negara bawah Uthmaniyah, British memang cari tempat, biarlah dia duduk satu tempat lah. Jadi dia tak dudukkan negara-negara yang mengacau ni. Jadi isu dia adalah dia beri Palestin kepada Israel. Jadi maknanya dia adalah orang yang memang penakut. Dan Quran sebut benda ni. Ketika Nabi Musa bawa dia daripada Mesir, kan, keluar daripada Mesir, selamatkan dia, kemudian nak masuk ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis, dia kena berperang. Maka apa dikatakan Nabi Musa? Wahai Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kau pergi seorang-seorang perang boleh tak? Innaha huna qa'idun. Kami duduk kat sini, tunggu. Kalau dah menang nanti, panggillah kami. Dia tak berani perang. Perang memang tak berani. Kan? Maknanya, tuan-tuan sekalian, dia memang bangsa penakut. Kan? Jadi dalam Quran pun sebut, sejarah pun juga begitu, dia sendiri pun psikologis mengakui benda itu. Kan? Itu bangsa Yahudi. Sebab itu dia berperang, dia banyak pakai proxy. Proxy ni maknanya orang lain berperang bagi pihak dia. Dia kuasai Amerika, biar Amerika yang maknanya perang. Kalau apa-apa mereka cover dia. Dia sendiri perang, dia tak berani. Ni. Orang Arab ni pula, kita tengok, Palestin, kenapa orang Arab tak buat apa-apa? Dalam Quran, Allah sebut Arab ni, asyaddul kufra wan nifaq. Arab pula perangai dia, kalau dia tak beriman, dia ni sangat kufur dan bermuka-muka munafik. Asyadul kufra wan nifaq. Ini Quran sebut. Nature bangsa Arab. Bangsa Arab, dia bukan bangsa penakut. Pernah tak sebut benda tu. Kan? Tapi dia bangsa pengkhianat. Kan? Sebab itu, sejarah bangsa Arab tentu sekalian penuh dengan perkhianatan. Sejarah bangsa Arab sebenarnya. Kalau tak beriman, ni kita cerita kalau tak beriman. Sebab itu, Nabi SAW datang, Nabi kuatkan dengan iman. Kan? Tuan-tuan, runtuhnya Palestin, sebenarnya, runtuhnya Palestin, kita tengok macam, British ke apa. Tapi revolusi Arab pada 1916, orang Arab buat revolusi, dia tak nak sokong Khalifah Uthmaniyah. Dia tak nak sokong Khalifah Uthmaniyah. Dia lebih selesa duduk dengan British. 1916. Kita tahun depan cukup 100 tahun Khalifah tombang. Kan? 1924 tombang Khalifah. Cukup 100 tahun, tuan-tuan sekalian. Seluruh dunia ulama kata sudah sampai zaman kebangkitan. Seluruh dunia tau. Saya berbalik daripada Iraq. Di sana jumpa Totok Guru sana pun cakap, ini zaman kebangkitan. Dan hadis saya sebut, kebangkitan tu antaranya yang menyemarakkan adalah bangsa-bangsa timur. Kita bangsa timur, tuan-tuan sekalian. Suka ke tak suka, kita bangsa timur. Dan seperti saya sebut, sebab itu Yahudi, oleh kerana hadis ni Nabi sebut, Yahudi cuba kafirkan balik bangsa-bangsa timur. Kurun ke-15 dia orang datang. Apa tujuan dia datang tombangkan Melaka? Anak-anak kita kata 3 pun belajar. Tak ada sembunyi-sembunyi dah. Gold, glory, gospel. Untuk ambil kekayaan dan mengkafirkan bangsa timur. Tapi Alhamdulillah, antara bangsa Melayu ni tak berjaya dikafirkan. Alhamdulillah, itu kita kena terima kasih pada tok-tok guru kita, pahlawan-pahlawan yang terdahulu daripada kita. Sebab berjaya menjaga sampai tidak berjaya dikafirkan bangsa Melayu. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya orang Arab pada 1924 kita tengok Kamal Atatürk, kita pun kata apalah Kamal Atatürk dia menghapuskan khalifah, tapi jangan lupa dia anak bangsa Arab tu juga. Kalau tak beriman. Tuan-tuan,
di negara Israel ada 7 juta rakyat. 1,7 adalah orang Arab. Arab yang sokong Israel tau. Yang ada pasport Israel, yang sokong Israel. Kita pelik. Saya biasa pergi sana. Ada setengah memang anti sangat Israel. Ada yang, kau bayang, sekeliling ni semua tak aman. Duduk Syria perang tak aman. Duduk Mesir miskin. Algeria miskin. Kita duduk bawah Israel, aman, okey, kerja okey, gaji besar. Tuan-tuan sekalian, orang Arab. Ada yang selesa duduk. Sebab tu kita pelik. Pelik kan? Ni. Israel terkenal dengan penakut. Kemudian Arab ni terkenal dengan berkhianat. Quran pun sebut asyaddul kufra wan nifaq. Lepas tu kita tak boleh nak mengharap dah sekarang orang Arab tu untuk bela Israel. Okey. Jadi macam mana kalau ini akhir zaman, Nabi SAW ada sebut mengenai kebangkitan daripada akhir zaman, antaranya daripada anak-anak timur. Kan? Anak-anak timur, Nabi sebut mengenai panji-panji hitam daripada timur. Sebab itu para sahabat mengislamkan bahagian-bahagian timur ini. Sebab anak-anak timur ni besok yang akan menyemarakkan kebangkitan itu. Saya tak nak cerita, oleh kerana hadis ini daripada Madinah. Timur Madinah mana? Mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita, mungkin China, mungkin Jepun. Saya tak nak cerita mengenai Pakistan, India, China, Jepun. Kita nak cerita pasal Melayu lah. Sebab kita adalah anak timur. Okey, orang Melayu ni macam-macam lah orang sebut pasal orang Melayu. Orientalis curi buku kita pada kurun ke-15. Kemudian dia kata buku-buku kita, sejarah kita tenggelam. Kita adalah antara bangsa yang tak tahu sejarah kita. Orientalis tulis, Mak Saleh tulis untuk kita percaya. Dia tipu banyak benda dah. Sekarang ni kan dah teknologi maklumat dah makin banyak. Orang dah boleh akses, maknanya manuskrip yang ada dekat Universiti British, Leiden University, macam-macam universiti, tuan-tuan sekalian. Banyak dah orang tulis balik pasal mengenai bangsa Melayu. Satu benda je lah. Bangsa Melayu ni, tuan-tuan sekalian, adalah satu bangsa yang berani. Kita bukan cerita gembang, cerita sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan sekalian, dalam dunia yang ada amuk adalah orang Melayu. Amuk ni bukan mengamuk yang bini kita mengamuk paling pinggan ke apa. Bini kat Baghdad nak cerita kan. Itu mengamuk, tuan-tuan sekalian. Amuk ni adalah dia sampai satu stage dia tak ada rasa takut dah. Amuk ni, tuan-tuan, perkataan amuk dalam kamus berasal daripada perkataan bahasa Melayu. Perkataan amuk. Amuk ni memang ada dekat genetik, tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita ni. Dia bukan mengamuk yang panas baran yang tak boleh kontrol, itu bukan. Amuk ni dia sampai suatu stage kita kan berani yang memang berani yang luar biasa lah nak cerita dia. Itu ada kat bangsa Melayu. Yang tak ada pada bangsa lain. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang kita ni nampak macam gini kan. Genetik kita ni dia ada satu keistimewaan. Yang orang lain dan orang Mak Saleh, yang ni dia tak sembunyi. Yang ni dia tak tipu sebab dia memang ada amuk ni ada kat bangsa Melayu. Jadi maknanya wallahu alam, saya tak nak cerita India, Pakistan, biarlah mereka bahas pasal mereka. Pasal China ke Jepun ke, kita biar mereka bahas. Saya nak cerita pasal bangsa Melayu ni sebab antara yang menyemarakkan akhir zaman adalah bangsa Melayu. Benjamin Netanyahu ada menyebut mengenai krisis ni, Malaysia, Indonesia, maknanya itu kepulauan-kepulauan Melayu. Dia kata, Malaysia, Indonesia ni yang terlalu pergi nak tolong mereka. Kalau tak ada something pada kita, kenapa dia sebut? Kalau dia kata tak ada something pada kita, mesti diabaikan aja. Dia ajalah, mesti diabaikan aja. Tapi nama kita antara disebut. Pasal yang membantu gerakkan dan dia dah isytihar terus terang dah Benjamin Netanyahu, persediaan dia di dalam menyambut Masayah. Masayah dia tu Al-Masih. Hadis dia sebut Masayah dia, Nabi jelaskan Masayah itu adalah Dajjal. Al-Masih Dajjal. Dia sebut Masayah. Al-Masih Dajjal dia. Dia memang menunggu dan dia sedang berusaha untuk membina tempel ketiga dia. Dia punya kuil ketiga dia. Ketika Masayah dia datang. Ketika Dajjal dia datang. Jadi kita tahu siapa yang akan datang tu. Tapi tuan-tuan jangan risau sebab dalam hadis Nabi jelas ceritakan mengenai akhir zaman. Rintitan cerita tu adalah dia bermula dengan Imam Mahdi dulu.
Imam Mahdi ni the last commander of Islam. Namanya disebut, individu tak disebut siapa dia, wallahu alam. Kan? The last commander of Islam yang akan memimpin umat Islam, dia akan menang dulu. Baru Masayah dia turun. Masa itu Dajjal lah. Dajjal dia turun, kemudian Dajjal dia memang, maknanya ketika itu susah, Imam Mahdi pun tak mampu nak lawan Dajjal, maka Allah turunkan Nabi Isa pula. Nabi Isa diturunkan di Manaratul Baida, dekat Menara Putih daripada Syam. Jadi ulama Islam kata dekat Masjid Umawi. Masjid Umawi sekarang ni dekat Damsyik. Masjid Umawi itu dulunya adalah maknanya rumah ibadah orang beriman bagi syariat Nabi Isa alaihissalam. Saya tak sebut gereja, maknanya ahli kitab dulu. Jadi ketika Islam dapat mengislamkan Syam, tanah wakaf itu diserahkan kepada orang Islam. Jadi masjid. Dekat situ ada satu menara putih, dekat Damsyik. Ulama kata di situ Nabi Isa akan turun nanti itu. Yang maknanya round pertama mana kita akan menang. Maksudnya itu dia punya. Jadi Dajjal Masayah dia datang, barulah kita kalah, dan tak lama. Dan Dajjal tu dia ada dia punya sihir dia tu dalam 40 hari je. Tapi sehari rasa macam setahun. Hari kedua macam sebulan lamanya rasa. Hari ketiga rasa macam seminggu lamanya. Hari-hari berikut baru rasa sehari. Tak lama tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya, dan Nabi sebut macam mana persediaan menghadapi Dajjal, selain daripada zikir-zikir, disuruh kita amal surah Kahfi untuk elak si Dajjal. Kemudian tahiyat akhir. Ketika akhir ni, lepas kita selawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid, dia ada doa, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Boleh baca nanti, minta tolong imam atau ustaz depan saya ni, kita letak kat sini, so kita hafal. Hafal pendek je, selepas daripada selawat Ibrahimiyah tu. Dan kemudian yang lain-lain, persediaan kita sihatlah, biar fit. Tuan-tuan sekalian, ini semangat, maknanya lawan Dajjal, keluar semput. Semput, kalau penyakit semput apalah, penyakit tak fit, kena fit lah badan tu, kena bersenam, kena berlari lah, jogging pagi-pagi, tuan-tuan sekalian, biar kita sihat. Sebab riyadhah ni satu benda yang memang digalakkan dalam Islam. Jadi kita bersemangat-semangat, tapi kesihatan tak jaga, Jadi dia fit, terutama anak-anak muda ni. Cuti-cuti jangan tidur, adik-adik ni. Pagi-pagi tidur, bangun pukul 12, kejut, suruh jogging paling kurang. Pergi jogging ke apa ke, biar fit sikit, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat alhamdulillah sekalian. Okey, habis bab pertama mengenai orang Yahudi. Dia nature macam benda raib, dia bangsa penakut. Benda tu bukan kita tak suka dia, kita buat cerita, tak. Quran pun sebut, ahli psikologi dia pun sebut, dan juga mengenai bangsa Arab. Sekarang tak boleh mengharapkan bangsa Arab untuk menjaga benda itu, tuan-tuan sekalian. Dan sebab tu Nabi sebut mengenai bangsa Timur, dan kita sebahagian daripada bangsa Timur, tuan-tuan sekalian. Dan saya cerita sikit kelebihan orang Melayu dari sudut psikologi dia, dari sudut genetik ni, apa kelebihan kita yang bukan kita gebang. Tentang kita orang Melayu, kita bercakap kita orang Melayu hebat, tak, tuan-tuan sekalian. Kajian bangsa Melayu ni dia memang menarik, dia ada kelebihan yang disorokkan oleh orang Barat, sebab kata orang tua-tua kita, perbuatan Melayu, jika mahu rosakkan buah-buahan, rosakkan kulitnya. Jika mahu rosakkan tanaman, rosakkan akarnya. Jika mahu rosakkan sebuah bangsa, rosakkan sejarahnya. Sebab itu disorokkan sejarah kita, kemudian dia tulis untuk kita percaya. Tapi insyaAllah, tuan-tuan sekalian, kajian akademik banyak dah mengenai bangsa Melayu kita ni, dan kelebihan, dan hadis Nabi SAW sebut dan kebangkitan di akhir zaman tu nanti. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua saya nak cerita mengenai tanah Palestin, tuan-tuan sekalian. Okey, tanah Palestin ni dia bumi syuhada. Dalam dunia ni ada beberapa tanah yang disebut
Dalam hadis secara direct, secara langsung atau tak langsung, antaranya Mekah Madinah. Mekah Madinah ni disebut sebagai negeri aman. Allah sebut dalam Quran wahazal baladil amin, dan ini negeri yang aman. Kita tengok macam tak aman juga ke? Takrifan aman tu, besok kalau Dajjal keluar, Dajjal tak mampu nak masuk Mekah dan Madinah. Sebab dia dijaga oleh para malaikat. Dajjal ni boleh menjarah setiap pelusuk tempat mana dia nak pergi, kecuali Mekah dan Madinah. Maka mana dia masuk, ada malaikat jaga. Wahazal baladil amin, ini negeri yang aman, Mekah Madinah. Okey. Kemudian dipanggil Darul Barakah. Darul Barakah ni Syam. Syam dengan Yaman. Syam dengan Yaman Jadi Nabi pernah doa, Allahumma barik Yamanina, Allahumma barik Syamina. Ya Allah, berkati Yaman, berkati Syam. Berkati Yaman, berkati Syam. Jadi itu tanah barakah. Kan? Kemudian ada dipanggil sebagai Darul Fitan, negeri fitnah. Negeri fitnah ni mana? Iraq. Iraq negeri fitnah, tuan-tuan sekalian. Banyak berlaku peperangan bukan kerana agama. Ni daripada dulu lagi tau. Daripada dulu lagi. Peperangan Nabucodonosor berada di situ. Mongol langgar Baghdad, hancur kota Baghdad pun di situ, tuan-tuan sekalian. Sekarang dengan Amerika, hancur Baghdad. Dekat Iraq tu. Lepas Amerika bangun, lepas tu ISIS pula. Habis, bangunan runtuh semua, tuan-tuan sekalian. Nanti akhir zaman akan keluar emas daripada sungai Dajlah dan sungai Furat. Itu di Iraq. Dan berlaku peperangan besar. Itu dipanggil Darul Fitan. Dan juga sihir bermula daripada situ juga. Diturunkan oleh dua malaikat, malakani Harut dan Marut. Quran sebut surah Al-Baqarah. Adalah diturunkan di Babylon. Babylon tu di Iraq. Sihir bermula daripada situ. Sihir ni diajar oleh tiga. Satu syaitan, yang kedua, dua malaikat Harut dan Marut. Dia menurunkan sihir pada di situ. Jadi maknanya dia Darul Fitan, negeri fitnah. Kemudian dipanggil Darul Syuhada. Darul Syuhada ni Palestin. Ataupun Baitul Maqdis, kita Baitul Maqdis lah. Palestin ni nama baru. Nama lama adalah maknanya digelar sebagai Baitul Maqdis, istilah adalah dia sebuah negeri. Jadi ahli sejarah bahaskan mana border negeri itu. Jadi kalau ikut mana seluruh Palestin sekarang lah. Walaupun sekarang ni Baitul Maqdis itu merujuk kepada kota lama Jerusalem saja. Dia adalah sebuah negeri Baitul Maqdis. Jadi dia adalah Darul Syuhada, tempat syahid. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu banyak peperangan kalau kerana agama banyak di sana. Tuan-tuan tengok bayangkan daripada dulu lagi tuan-tuan sekalian. Zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud berlaku peperangan. Nabi Daud ni lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Peperangan antara Jalut dan Talut, Quran sebut. Walaupun di luar sikit daripada Baitul Maqdis, tapi dalam sekitar Baitul Maqdis. Jalut dan Talut. Kalau tuan-tuan yang biasa dalam versi bahasa Inggeris, David and Goliath. Siapa biasa versi bahasa Inggeris, David and Goliath. David tu Nabi Daud. Sebab Nabi Daud yang sama-sama side by side dengan Talut ni, lawan Jalut. 1000 tahun sebelum Masihi. Kemudian Jerusalem pernah diserang oleh Nabucodonosor. Saya cerita tadi. 586 sebelum Masihi. Hancur Jerusalem. Peperangan kerana agama. Nabi-nabi yang orang beriman, Nabi semua jadi hamba waktu tu. Termasuk Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu makamnya berada di Iraq. Di antara Nabi yang maknanya ditawan ketika Nabucodonosor, maknanya Nabucodonosor serang Baitul Maqdis ataupun Jerusalem. Kemudian berlaku peperangan pada zaman Nabi Isa. Nabi Isa juga berlaku peperangan kecil. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Ada setengah pendapat 27 Masihi, ada setengah pendapat 33 Masihi. 70 Masihi, Rom serang Jerusalem. Hancur lagi Jerusalem. Banyak syahid. Kemudian zaman Islam, tuan-tuan sekalian, peperangan-peperangan ketika di Baitul Maqdis, zaman Islam banyak. Kemudian pada 1089 Masihi berlaku peperangan salib. Peperangan salib, tentera salib datang Jerusalem, sembelih 70,000 orang Islam.
Darah ni, tuan-tuan, kita ni darah ni, darah kita lebih kurang 4 liter, siap 4 liter, 5 liter atau 8 pint ya. Bayangkan, kita katalah 4 liter lah. Kita kata 4 liter lah. Tuan-tuan cuba kalikan, siapa cikgu matematik depan saya, 4 kali 70,000 apa? Berapa? Senang je kan? Tolak 10 kan? Oh, 200? 200? 280? 280,000 liter tau. Darah tu. Sampai ke atas buku lali ni, kalau ikut sejarah. Syahid 70,000 orang Islam. Pada 1089. Disembelih oleh tentera salib. Kan? Kita sambung lagi. Tengah suspend peak ni sambung. Kita azan dulu Kita dalam bab kedua mengenai cerita tanah Palestin, dan Palestin tu tanah wakaf. Maknanya bumi syahid yang disebut oleh maknanya dalam sejarah. Dan kita sedang cerita pada tahun 1089. Tentera salib datang. Tentera salib dipimpin oleh Perancis. Tentera salib ni dia ada dua kerajaan. Satu Perancis, satu British. Gelombang pertama Perancis dulu. Di Perancis datang, maksudnya mana pimpin negara Eropah datang sembelih 70,000 orang. Ini orang Eropah tak boleh nafikan benda ni. Sebab benda tu memang berlaku. 70,000 orang, tuan-tuan sekalian. 1089. Jadi ketika tahun 1089 Masihi, orang Islam tidak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Mereka datang, perang, datang. Sampailah dipimpin satu orang panglima nama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni adalah orang yang panglima Islam, dan dia, tuan-tuan sekalian, berjasa besar pada umat Islam sebab dia selamatkan jasad Nabi daripada dicuri. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pernah dengar tak jasad Nabi pernah nak dicuri oleh satu orang Yahudi daripada Maghribi? Berlaku tahun tu pada 1150 Masihi. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki, Nabi datang dalam mimpi dia. Tolong tengok aku daripada dua orang ini. Dia bangun pagi-pagi, dia kata, apa maksud mimpi ni? Dia kata, kita pergi Madinah lah. Pergi Madinah, daripada Syria, daripada Syam, pergi Madinah. Dia tak tahu nak buat apa. Dia buat kenduri, wajibkan semua datang. Minta gubernur, wajibkan semua datang. Tanya gubernur kata ada dua orang tak datang, orang alim sangat daripada Maghribi. Orang kata paksa orang tu datang. Ketika dia paksa orang tu datang, tengok orang ni yang Nabi tunjuk dekat dalam mimpi tu. Dia kata tak apa, jamu orang alim ni makan. Dia pergi rumah orang alim, orang dua orang ni, tengok dia dah gali lubang sampai dah makam Nabi SAW. Dan nampak kaki Sayyidina Umar. Makam Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi dia daripada belakang bakit tu, rumah dia tu, dekat situ, ada gali situ. Dia nampak kaki Sayyidina Umar. Lambat sikit, dan nak kena curi jasad Nabi SAW. Jadi dia berjasa besar. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Jadi dia bernazar, kalau aku berjaya membebaskan Aqsa, dia buat 2 buah mimbar. Cantik sangat mimbar tu. Dia kata, aku bernazar 2 buah mimbar ni aku akan letak, satu kat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Nabi Ibrahim dekat Hebron. Hebron ni dalam 70 km lah daripada Jerusalem. Tapi tak sempat. Syahid, meninggal 1174 Masihi, tak sempat meninggal. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan balik Masjid Aqsa pada 1187 Masihi. Jadi tentera Perancis tadi kan. Jadi Perancis ni dah berganti raja, last kali Raja Badwin nama dia. Raja Badwin ni dia cuba mengelak untuk bertempur dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dah berperang dengan banyak, dia cuba mengelak sebab dia tahu Salahuddin Al-Ayyubi ni orangnya bukan kaleng-kaleng, dia lebih agresif daripada guru dia, daripada Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni. Dia cuba mengelak. Takdir Tuhan, Badwin meninggal, diganti oleh ipar dia. Nama ipar dia Guy de Luzion. Orang Perancis sebut dia Guy de Luzion. Guy de Luzion kata, takut apa kita dengan Salahuddin, jom kita berperang dengan Salahuddin. Maka Salahuddin kata, ya inilah masa dia, kita main tunggu lama dah sebab nak ambil Masjid Aqsa tu.
Jadi Salahuddin tunggu dekat satu tempat bernama Karnal Hittin. Karnal tu tanduk, Hittin ni satu tempat. Dia padang atas bukit, luas, ada tanduk. Salahuddin tunggu atas tu. Kan? Batu pimpin tentera tu, Karnal Hittin. Kan? 1187. Jadi tentera salib bergerak dari Jerusalem, maka hari itu berperang besar, kalah tentera salib. Jadi Jerusalem ni hanya dijaga oleh salah satu orang jenderal dia. Yang namanya kalau setengah ahli pendapat kata Balian, son of Godfrey, anak kepada Godfrey. Godfrey ni panglima tentera yang mula-mula, sembelih orang Islam tu. Jadi dia jaga Jerusalem. Salahuddin daripada Qarnal Hittin bergerak ke Baitul Maqdis. Kapung Baitul Maqdis, maka dia hantar utusan untuk bertemu Balian. Balian pun keluar. Balian kata, tak nak berperang lah. Kita tak kisah. Tapi aku akan hancurkan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa semua di berdalam. Maka Salahuddin kata, kami takkan apa-apakan orang salib dekat dalam Baitul Maqdis. Dia kata 100 tahun dulu kami sembelih 70,000 orang. Mesti kau nak balas dendam. Apa kata Salahuddin? Guru aku berbeza dengan guru mereka. Guru kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan membunuh anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Kalau kau letak senjata, aku jamin keselamatan 100,000, waktu itu 100,000. 100,000 orang salib yang berada di Jerusalem. Maka apa kata Balian? Under this term, I'm surrender Jerusalem. Dengan ini, aku surrender, aku serahkan Jerusalem. Jerusalem diserahkan pada 1187 masih tanpa Salahuddin membunuh seorang pun orang salib di situ. Diiring keluar pergi ke Aqsa. Apa ni bahagian laut. Tuan-tuan sekalian. Kita ada adab. Kita berperang tetap ada adab, tuan-tuan sekalian. Kita takkan bunuh orang perempuan, kita takkan bunuh orang kecil, kita takkan bunuh orang tua, kita takkan bunuh orang tidak bersenjata. Tapi Yahudi sekarang, dia tak ada adab. Orang kafir tak ada adab. Budak kecil pun dibunuhnya. Kita tak. Kita ada adab, tuan-tuan sekalian. Itu beza orang Islam. Itu beza ajaran tauhid dengan ajaran yang telah diubah dengan kepala manusia. Sayyidina Ali dalam satu peperangan ketika dia berperang beria-ria ni, musuh tu berjaya dijatuhkan, dia nak angkat pedang nak bunuh musuh tu ludah dia. Ludah dia, tuan-tuan sekalian. Dia berpaling. Habis perang, orang ni cari dia. Aku dah lukakan kau dah. Aku kebetulan memang terjatuh, memang tinggal tunggu mati, aku ludah kau. Kenapa kau berpaling? Apa kata Sayyidina Ali? Ketika kau ludah aku jadi marah. Meludah orang pula ni. Jadi aku tak nak bunuh kena marah. Sebab aku berperang kerana Allah. Lepas aku tinggalkan kau. Islam orang tu. Kita ada adab, tuan-tuan sekalian. Orang Islam ni macam mana pun dia ada adab. Dia ada panduan dia. Dia punya Quran dan hadis tu panduan kita. Kita takkan berlebih-lebihan dalam satu benda. Kita ada adab kita. Jadi tuan-tuan muslimin Ahmad al-Sekalian, jadi maknanya sana situ tu bumi syahid macam mana Aqsa tu bumi syahid. Sekarang dengan Yahudi sama juga, tuan-tuan sekalian. Dan juga akhir zaman berlaku peperangan antara orang Yahudi dan orang Islam juga berakhir dekat sana. Dajjal akan dibunuh di sekitar situ. Dalam hadis Nabi sebut, mana Dajjal akan dibunuh di Babun Lut. Bab ni pintu, Lut, kota Lut. Kota Lut tu lebih kurang 15 km daripada Tal Abib. Dekat situ. Saya kalau bawa rombongan ke sana, saya akan tunjuk. Ni, dia ada dua pintu. Satu pintu barat, satu pintu timur. Kalau ikut ulama sana kata, pintu timur, Dajjal akan dibunuh. Dan orang Yahudi buat base tentera dekat kota Lut. Dia percaya, ini besok dia punya masayah ni nak kena bunuh ni. Baik kita banner tentera punya camp kat sini biar nak jaga. Orang Yahudi ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dia bumi syahid. Dan saya pernah bawa satu hari dulu, saya bawa satu grup tengah perang Gaza baru ni lah. Baru ni bulan 12 kan ada gejatan senjata 5 hari tu, kita dapat masuk sana. Ada kita masuk, elok kejahatan satu masuk kita buat untuk bantuan dan sebagainya. Jadi satu hari itu saya bawa rombongan, walaupun namanya kita isytihar, kita hantar bantuan, awal lagi kena sekat.
kan? Adalah cara kita. Jadi maksudnya waktu nak pergi tu berlaku perang Gaza ni juga, kan? Dan melempah sampai ke Baitul Maqdis. Waktu nak pergi tu ramai yang kata, tak berani lah, tak berani lah, tak cancel lah. Saya kata okey lah, tak cancel terpulang lah, tapi semua dah disediakan di sana. Jadi kos-kos semua dah diuruskan di sana. Tak apalah, kita pergilah juga. Pergi tuan-tuan sekalian, makcik-makcik yang nak batal trip ni, nak batal untuk pergi sana tu, kat sana dia kat barisan depan. Ketika Yahudi tak pergi masuk masjid, dia barisan depan tu. Apa dia marah kat Yahudi, pertahan makcik ni berani. Jadi saya pernah tanya Imam Aqsa, Mam, saya kata, apa rahsia keberanian dan ketabahan orang Palestin? Dia kata tak, sama je. Dia orang tu berani kerana barokah tanah ini. Jadi berani. Sebab dia tanah syahid. Jadi dia sendiri orang jadi berani. Tahu-tahu kalau yang pada kau pernah pergi sana, dengan sendiri jadi berani, tuan-tuan sekalian. Dia benda yang pelik lah. Itu panggil barokah. Contoh macam bulan Ramadan kan ada barokah dia. Barokah untuk ibadah. Sebab itu orang yang tak boleh berhenti merokok bulan Ramadan, berhenti merokok. Boleh. Buka barulah merokok. Orang lain, waraka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk, sembahyang terus kan. Dia merokoklah kamu bersama orang merokok dulu. Belakang bos sembahyang. Tapi at least boleh berhenti tu. Orang yang isap 2 kotak, 3 kotak, sejam sekali boleh berhenti bulan Ramadan. Bukan sebab hebat. Barakah Ramadan. Barakah Ramadan. Macam Mekah lah. Orang yang jarang pergi masjid, pergi dekat apa nama? Pergi dekat apa? Dekat Mekah Madinah. Maknanya boleh nak pergi masjid. Kan? Sebab barakah tanah tu untuk beribadah. Dekat Aqsa, dia barakah syahid tu. Mana jadi orang jadi berani tu kat sana. Kan? Muslimin sekalian. Okey. Bab yang terakhir. Bab ni saya akan cerita kat mana-mana ceramah saya, walaupun berulang-ulang saya nak cerita biar kita faham. Apa tu tuan-tuan sekalian? Allah Subhanahu wa taala maknanya menganugerahkan kita orang yang beriman ni, dia ada satu sistem tau. Satu sistem. Sistem apa? Sistem wakaf. Wakaf ni diwujudkan adalah milik orang yang beriman. Satu sistem. Dan wakaf ni sejak zaman dulu lagi. Masjid Al-Haram tu tanah wakaf. Masjid Al-Aqsa tu tanah wakaf. Mana-mana tempat tanah wakaf, itulah milik orang beriman. Orang beriman ni orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Maknanya milik dia. Tuan-tuan, baru ni saya ada program dekat Vietnam. Lebih spesifik dekat Ho Chi Minh. Dekat Hanoi. Kalau Ho Chi Minh ni banyak orang Islam lah. Hanoi ni susah nak cari orang Islam. Kedai makan pun susah nak cari. Kan? Kawan-kawan kita daripada masjid, tak apa. Datang masjid, makan kat masjid. Itu bukan tanah kita. Free je. Duduk, ada aircon, ada apa, makan kat masjid. Sebab itu masjid milik orang beriman. Kita daripada Malaysia tak dikena mengena dengan bangsa Vietnam, tapi sebab itu tanah wakaf, dia mengalu-alukan kita datang. Kan? Jadi maknanya tanah Al-Aqsa tanah wakaf. Kalau orang Arab satu hari nanti tak nak jaga dah, bukan milik dia untuk jual tanah wakaf tu. Kita kena datang ambil dan jaga. Seperti mana tanah wakaf Aqsa pernah dijaga oleh orang Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah ketika zaman Abbasiyah tu, bangsa Arab khalifah dah lemah. Jadi khalifah Abbasiyah terakhir serahkan khalifah tu kepada orang Turki. Orang Turki jaga tanah wakaf ini, termasuk Baitul Maqdis. Tak ada kena-mengena pun pada tanah Arab tu, tapi orang Turki jaga. Jadi maknanya dia tanah wakaf. Bila tanah wakaf, dia negara kita, dia milik kita. Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik sesiapa, dia milik kita. Kalau surau ni diisytiharkan tanah wakaf, tuan-tuan, dia bukan milik orang Melayu. Kalau satu hari dia orang kat kita ni, malalah jaga, penat lah kan. Orang mana-mana satu dunia datang, dia kena jaga. Wajib jaga. Kena infak, kena hidupkan, wajib jaga. Macam tu juga tanah Masjid Aqsa. Dan juga sekitar dia. Masjid Aqsa ni antara banyak tanah wakaf. Banyak masjid-masjid dan sebagainya kan. Itu tanah wakaf, itu milik kita. Sebab itu yang itu milik kita,
kita kena faham, kita kena jaga dan berkewajipan, hukumnya wajib. Kalau dirampas, kita kena pertahankan. Tuan-tuan, orang maknanya tanah Masjid Aqsa tu daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi ingat tadi 1800 tahun sebelum Masihi. Diserahkan oleh orang beriman zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Isa 1 Masihi kan. Kita tak rampas tanah tu tau. Ketika Saidina Umar datang ke Masjid Aqsa, Padri Patriark tu, dia minta Panglima Islam Khalid bin Walid, boleh tak panggil kau punya pemimpin nombor 1. Itu Saidina Umar datang daripada Madinah pergi ke Baitul Maqdis. Dia serahkan, hari ini kami dah tak sanggup nak jaga. Kami orang-orang yang syariat Nabi Isa tak sanggup nak jaga dah. Sebab Rom datang. Kami serahkan kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad SAW. Diserahkan pada 636 Masihi. Kita kena ingat tarikh itu. 636. Diserahkan 637 Masihi. Serahkan tu. Jadi kita tak rampas. Jadi tuan-tuan sekalian, kita orang Islam takkan rampas tanah orang lain. Dekat Jerusalem, tak semua tanah tu milik orang Islam. Ada yang orang Islam jual pada orang Israel pun ada. Ada memang kena rampas. Ada yang orang Islam jual pun. Dekat dipanggil Jabal Zaitun, Mount Olive, kan? Orang Yahudi waktu tu buka cek, open cek. Kau tulis saja berapa jumlah, maknanya serahkan tanah tu. Ada satu orang Islam dia pening, dia ambil. Kan? Saya tak tahu berapa bilion dia dapat, terus duduk US. Open check. Itu tanah terlepas kepada orang Israel. Kalau dia beli, kita tak akan rampas. Kalau satu hari nanti Islam datang ke sana, Islam akan tawarkan balik untuk beli balik. Kita akan rampas. Tapi tanah wakaf itu milik kita. Kan? Kita kena pertahankan. Kalau dia ambil, kita kena ambil balik macam mana Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik daripada tentera salib. Dia kena ambil. Jadi kita kena ada kefahaman itu. Kita hari ini berdemonstrasi dan sebagainya bukan semangat semata-mata. Kita kena faham. Sebab apa? Ini tanah wakaf. Kita kena tunjukkan. Kita membela tanah wakaf ini. Sekalipun dengan doa saja pun. Kan man ra'a minkum munkaran, siapa melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangan. Tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati. Wazalika adaful iman, itu selemah-lemah iman. Bukan Nabi nak kata lemah iman itu. Maknanya kalau langsung hati pun tak ada, mana nilai iman tak ada. Jadi apa yang perlu kita buat, tuan-tuan sekalian? Selain daripada kita berdoa, kita hantar bantuan sekadar yang mampu. Ada kena ada cita-cita. Salah satu dia, kita kena boykot lah ekonomi Yahudi. Jadi kalau boykot tu mungkin orang kawan-kawan kita yang bukan Muslim akan mengelehkan kita. Kau boykot itu ini, waste orang Yahudi kau pakai je pun. Itu kapal Boeing orang Yahudi punya sistem kau pakai je pun. Jadi bahasa dia buy last, beli yang terakhir. Kalau tak jumpa baru guna. Selagi mana ada alternatif, jangan pilih alternatif orang Yahudi. Dah tak jumpa, okey. Itu tanggungjawab orang Islam untuk sebagai fardu kifayah dia panggil. Fardu kifayah itu seluruh orang Islam. Engineer ke apa semua, itu tanggungjawab mereka untuk lahirkan alternatif. Yang kita mampu lahirkan alternatif. Tapi kita selagi mana bias, selagi mana jumpa orang Islam, belilah orang Islam punya. Itu kena masuk. Sebab apa? Untuk tanah wakaf kita kat sana. Bukan semangat semata-mata. Lepas 5 bulan, 6 bulan, jadi balik semarak balik ekonomi dia. Itu kita kena fahamkan sebagai tanah wakaf. Sebab apa-apa pun, tuan-tuan sekalian, dia juga maknanya bergerak dengan ekonomi juga. Dia juga, bayangkan, dia nak beli tenteranya kelengkapan juga dengan ekonomi. Dan orang Yahudi ni dia pandai berniaga. So kita juga boleh berniaga, kan? Tapi kita tak betul-betul bulat hati, tuan-tuan sekalian. So kita mulakanlah, jangan buy yang terakhir, beli yang terakhir. Tak jumpa langsung, tak jumpa, barulah, ya Tuhan aku minta maaf, tak ada pilihan. Selagi mana boleh jumpa orang Islam punya, pilih orang Islam punya.
Kan? Itu kena tekad ke hati tuan-tuan sekalian. Dan kena ada kefahaman tu supaya kita tak luntur semangat. Supaya kita sentiasa bergerak dengan kefahaman. Oh, sebab apa aku beli yang terakhir, buy last, sebab itu. Sebab untuk Palestin. Saya dekat depan office saya tu, ada orang jual goreng pisang. Goreng pisang kan? Sekarang mungkin dia dah tak ada dah. Sebab PKP ni mungkin tempat lain ke apa semua. Dulu tiap-tiap bulan dia akan datang jumpa saya, Ustaz, saya dah jual goreng pisang, Ustaz. Oh, ya, tahu kat depan tu kan? Ya, Ustaz. Ini zakat saya bulan ni, Ustaz. RM15. Ini zakat saya bulan ni, Ustaz. RM5. Ini zakat saya bulan ni, Ustaz. RM20. Orang Islam macam mana pun berniaga, dia fikir zakat. Kan? Mahal sikit mungkin. Kan? Maksudnya, tapi dia akan fikir pada zakat. Dia akan fikir pasal wakaf. Dia akan fikir pasal kemakmuran orang Islam. Kan? Dan bagi kita pula, jangan cincai-cincai lah buat benda yang orang pula, janganlah orang Islam bagi amanah buat kerja, cincai-cincai pula. Berdosa. Kita tak bagi alternatif kepada apa yang orang Israel ada. Dah ada orang amanahkan kerja, janganlah cincai-cincai pula. Kan? Buat betul-betul. Kan? Benda Nabi sebut kan, Allah tu suka pekerjaan walaupun sedikit tapi bersungguh-sungguh. Yutqinah. Kan? Wa in qalla, walaupun sikit tapi sungguh-sungguh. Jadi kalau yang berada dalam lapangan perniagaan, buat betul-betul. Kan? Dan kita belilah, maknanya yang orang Islam punya, kan? Yang terakhir tak jumpa, barulah. Kalau tidak nanti boykot, nanti ada orang yang mempelekehkan, kau boykot tapi ni kau guna pula. Okey, kita ubah bahasa sikit. Biar kita ada kefahaman yang lebih realistik. Okey, kita beli yang terakhir. Tak jumpa baru aku akan guna. Selagi mana jumpa, kita tak akan guna, tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa setakat ini saja dululah. Boleh kita kongsikan, insya-Allah. Terus berdoa untuk sana Palestin, untuk diri kita juga, kan? Untuk diri kita, jangan lupa untuk diri kita, untuk keluarga kita, kan? Sebab tuan-tuan sekalian, mana-mana saya pergi, saya balik dari Iraq, daripada jumpa ulama'-ulama', jumpa imam kat sana, yang dia cerita semua akhir zaman. Kan? Jadi maknanya kita tak tahu benda tu boleh berlaku sekelip mata, macam mana COVID kan, tiba-tiba berlaku tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi sama juga benda akhir zaman ni, jadual Tuhan tu berlaku, dia akan berlaku. Kan? So Islam suruh kita bersedia semua lah. Ibadah kita, akhlak kita, mana keimanan kita, kan? Juga dengan, maksudnya kalau saya suka sambil tu kesihatan, buatlah bersenam. Saya pergi Masjid Xi'an tu umur dia 1200 tahun. Kan? Dekat pagi-pagi masjid tu, diorang main kungfu. Orang Islam main kungfu, pakai kopiah kan, kungfu. Kan? Buatlah belajar silat depan ni, silat untuk senaman lah. Kita dah berumur ni, nak berguling-guling, lutut sakit, pinggang sakit, tak payah. Yang selamat-selamat silat sebagai senaman. Barulah. Kan? Ada keluar peluh, bagi siapa-siapa yang guru silat depan ni, ajar depan ni. Bagi kan, modified sebagai senaman. Kan? Maknanya upgrade sebagai senaman. Lebih realistik untuk orang yang tidak muda. Bukan tua sensitif, tidak muda. Tidak muda. Yang muda-muda jangan tidur sampai tengah hari. Jangan tidur sampai tengah hari. Tak ada kerja, banyak kerja boleh. Kan? Nak cuti-cuti tak ada rumah, datang masjid, pergi vacuum masjidnya, tolong khidmat bukan masjid. Biar otak tu maknanya bisa berjalan, nak buat benda bagus. Anak-anak kita muda tu cuti, jangan bagi dia tidur sampai tengah hari. Kejut dia. Pergi tolong masjid, bersihkan tandas masjid ni, surau ni, apa ni. Biar dia berfikir. Tuan-tuan sekalian, sebagai penutup dia, orang malas, bermula orang malas tu daripada mana? Bermula malas tu dengan malas berfikir. Sebab tu Islam memerangi kemalasan. Terutama kita orang lelaki, jangan malas berfikir. Kalau isteri tanya, bang nak minum apa bang? Apa-apalah. Jangan susah jawab macam tu. Bang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Kita malah berfikir. Dia bermula kecil-kecil, dia akan mula malas sampai besar-besar nanti. Jangan malah berfikir. Kena berfikir. Kita nak makan, kita tak tahu nak makan apa. Macam mana? Malah dia fikir. Bang nak makan apa bang? Buatkan nasi goreng dia. Kan berfikir. Bang nak pakai baju apa? Ambil yang warna tu lah. Semalam. Apa-apalah. Ikutlah. Entah. Mana yang sedap lah. Jangan malah fikir. Sebab
Malas bermula, malas berfikir. Kena fikir, kan? Jangan malas fikir. Jadi itu yang orang tidur sampai tengah hari sebab tak tahu nak buat apa. Bukan tak tahu nak buat apa, malas fikir. Pada sampah rumah berlambak, store tak berkemas dah 3 tahun, kan? Dapur, ibu-ibu kakak, cuba buka laci dapur. Kan? Plastik 5 tahun pun ada di situ. Kan? Dah berlipas-lipas, kan? Store kita, cuba balik kita buka store kita. Kipas rosak ada situ. Blender pecah ada kat situ. Kan? Apa nama, tika koyak ada kat situ. Apa servis kereta ada baki minyak hitam dan 5 tong ada kat situ. Kan? Saya nak buang. Satu kan yang tak perlu buang. Apa simpan dengan dekat kita punya store tu. Bersepah-sepah. Oh, apa nama, hadiah kahwin dah 20 tahun ada dekat bawah katil tu. Pinggan mangkuk lah apalah semua. Keluarkan, guna. Jangan biarkan kelipas yang guna. Kan? Hadiah kahwin dan baju akak-akak ibu-ibu, baju kan, baju. Kadang baju orang perempuan ni, orang perempuan pakai Baghdad mahal kan. Baju dia dah melompat dekat almari suami dah baju tu. Macam tu ya. Ketian lelaki tu. Kalau dah badan tu tak ada saiz dah, kan? Hantar dobi bersih-bersih, buat cantik, hadiah kat orang. Orang pakai kita boleh pahala. Ini kita rasa macam kalau aku kurus balik boleh pakai ni. Bila nak kurusnya? Makan tidur, makan tidur, makan tidur dengan harapan esok pagi kurus. Tak ada kurusnya. Nanti kurus beli baju lain. Yang ada hadiah kat orang. Jangan bazir. Bazir beli-beli kan buat apa. Jangan malah berfikir. Macam Palestin sama juga. Jangan malah berfikir, ambil tahu. Orang malas bermula dengan malas berfikir. Saya selalu pesan kita bagi orang lelaki. Orang lelaki jangan malah berfikir. Jangan sekali-sekali jawab. Apa-apalah. Ikutlah, entahlah. Mana-manalah. Bang, cuti ni nak ke mana? Mana-mana lah. Malah nak berfikir. Kalau tak ada idea sekalipun, buat berfikir. Memang, kita nak pergi ke Langkawi boleh? Sekejap fikir je. Langkawi okey tu, Langkawi. Pada tak apalah. Pada tak ada idea. Tapi at least, Langkawi boleh lah. Jangan, mana-mana lah. Jangan malah fikir. Nanti kita kan jadi orang lelaki yang, orang lelaki terutama lah. Dia kena pemimpin tau. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, lelaki dalam bahasa Arab apa? Dhukur, zakar, zakar tu kan maknanya lelaki. Tapi dalam Quran Allah tak sebut yang boleh pimpin orang perempuan tu az-zukur qawamun 'ala nisa. Allah sebut ar-rijal qawamun 'ala nisa. Rijal, lelaki berwatak rijal. Orang ada rijal boleh mimpin wanita. Rijal ni salah satu dia boleh buat keputusan. Bila keputusan tu maknanya jangan malah berfikir lah. Balik ni cakap ke isteri, abang nak minum air apa bang? Apa-apa tak minum tak teh. Baru belajar kat masjid kan. Maksudnya jangan malah fikir. Okey, sekian saja, insyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi tahun depan. Tahun depan tak berapa lagi kan. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita semua insyaAllah. Aku lakukan oleh ma'asamitum. Astaghfirullah li wa lakum barisa'ilil muslimin. Fa ya fawzal mustaghfir.